So hari ini kita bersedia nak masuk topik 2.2, the graph of a function. Okay, so dalam topik ni kita akan belajar melukis graf. Graph. It is helpful to be able to represent functions in a visual or geometric form. Okay, dalam 2.1 kita ada sebut untuk present relation ada 3 bentuk. Ingat lagi tak? Apa dia yang pertama? Untuk kita expresskan function tu ada 3 bentuk. Apa dia? Yang pertama apa? Ingat lagi tak? Linear. Bukan. Yang functions tu. Arrow diagram. Yes. Yang pertama kita boleh represent dalam bentuk arrow diagram. Yang kedua order pairs. Dan yang ketiga ialah graph. So hari ni kita nak tengok yang ketiga ni lah. Di bawah dalam bawah topik function tapi kita nak tengok dalam bentuk graph. Okay. Analytical geometry allows us to consider relationships between variables from both an algebraic and geometric point of view. Okay, apa maksud penyataan dalam perenggan pertama ni? Ialah kita nak represent function dalam bentuk yang boleh dilihat iaitu dalam bentuk graf lah. Analytical geometry allows us to consider relationship. Di sini kita boleh tengok hubungan between variables from both an algebraic and geometric point of view. Kita nak tengok hubungan dari segi persamaan, contohnya y sama dengan x tambah 3 dan bagaimana dia punya geometric point of view, macam mana dia punya visualization dia. Okay. So in order to visualize relationships, we use a rectangular coordinate system. Apa itu rectangular? Rectangle ini apa? Bentuk apa? Triangle bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Kalau rectangle? Segi 4. Segi 4. Secara analoginya ini adalah rectangle lah sebab ada paksi y dan paksi x. Okay. Ini dia punya coordinate system. This consists of two perpendicular lines, x-axis and y-axis. So student perlu faham, x-axis adalah garisan horizontal, mendata jangan tersilap Y pula, paksi y adalah garisan yang mencancang. The points where the axes cross, which is the zero values on both scales, is called the origin of the coordinate system. Apa yang disebut di sini adalah di mana dia cross, paksi y, paksi x. Dia cross kat mana? Kat sini kan? So ini adalah titik asalan, titik 0, 0. Origin, asalan origin. Okay, boleh faham Kita lihat graf yang pertama, linear function. Linear function is an equation for a straight line y equal to mx plus c where m and c are constants. Okay, sebenarnya linear function ni adalah graf yang paling mudah sekali sebab dia hanyalah garis lurus. Garis lurus. Dan persamaan dia ialah y sama dengan mx tambah c. M ini adalah apa? Kecerunan. C adalah pintasan. Bagaimana untuk melukis graf bagi linear function? Kaedah dia ialah find 2 points which satisfy the equation. Yang pertama cari 2 titik. Contohnya titik ni dan titik lagi satu. Bila dah ada 2 titik, you plot lah pada coordinate system tu. Kemudian yang ketiga, connect the points with a straight line. Dan you ambil pembaris, hubungkan antara 2 titik tu. So jadilah garis lurus. Ini cara paling senang untuk melukis linear function. Contoh yang pertama, y sama dengan 2x tambah 1. You kena tahu kalau x ni kuasa 1, maka ia adalah garis
lurus. Okay, ia adalah linear function. So you dah tahu ini adalah linear function. Nak lukis linear function hanya perlukan 2 titik sahaja. Okay. Cara nak cari titik you bebas. You letak je nilai x apa-apa dan cari nilai y. Okay. Yang paling mudah letak x sama dengan kosong. Bila x sama dengan kosong, 2 darab kosong tambah 1. So y menjadi 1. Boleh faham tak yang ni? Jadi koordinat dia ialah 0, 1. 0, 1 kat mana? 0 pada paksi X, 1 pada paksi Y di sini. So kita dah dapat plot titik yang pertama. Untuk dapatkan garis lurus, kita perlukan 2 titik kan? Jadi you perlu lagi 1 X. Nilai X ni tak kisah, you pilihlah apa-apa yang memudahkan you. Biasa kita pilih nombor yang mudah selain 0 ialah 1. So masukkan nilai 1 ke dalam fungsi y ni. 2 darab 1 tambah 1, 3. So y sama dengan 3. X1, Y3. So you plot X1, Y3 kat sini. Okay. Bila dah dapat 2 titik ni, then you boleh sambungkan jadilah dia garis lurus. Alright. Okay, bagi penentuan domain. Domain adalah all possible values for X. Graf ni bukan terhenti di sini, dia boleh extend lagi kan? Dan ni dia boleh extend lagi. Jadi domain dia adalah semua nombor atau kita boleh tulis sebagai negative infinity ke infinity macam ni. Manakala range adalah possible value for y. Kita lihat yang paling minimum apa? Negative infinity, maximum infinity. So kita dah selesai berbincang tentang contoh. Soalan 1, y sama dengan negatif 2x tambah 5. You automatik tahu ini adalah garis lurus. Kenapa? Boleh saya bagi sebab kenapa ia garis lurus? Sebab X kuasa 1. X kuasa 1. Yes, very good. Sebab X kuasa 1 yang tertinggi indeks dia ya. Alright. Kalau garis lurus, ingat kita perlukan 2 titik, kemudian kita sambung jadi garis lurus. Okey, nilai apa yang you ambil? Kita nak cari 2 titik ni. So, nilai yang paling mudah kosong Dengan 1. So, bila X sama dengan 0, Y dapat berapa? 5. 5. Okay. Lagi 1 titik, X sama dengan 1. 1. Okay. Sebenarnya you boleh guna titik X lain tapi terpulang pada anda nak pilih titik apa, tapi biasanya kita pilih yang mudah lah. Okey, kalau X sama dengan 1, Y menjadi apa? 3. So kita plotkan. Titik pertama 05. 05. Di sini 5. Di sini titik itu. Labelkan paksi Y dan X. Lepas tu titik yang kedua 1, 3. Ni 1, ni 3. So di sini. Jadi kita dah ada 2 titik. You sambungkan, ambil pembaris, sambungkan titik tersebut. Bagi dia panjang sikit macam ni. Okay. So itulah graf yang terhasil. Domain pula macam mana domain? Domain all possible values for X minus infinity sehingga Infinity. range pun sama dari negative infinity ke Infinity. Saya kurang pasti untuk baca domain dengan range dia. Saya tak berapa nak pasti. Nombor 1 tu graf garis lurus ya? Linear. Linear graph. Ya. You tak tahu kenapa dia. Kalau domain kan, kita akan baca daripada kiri kan. Okey, domain ni adalah nilai X yang mungkin tau. Nilai X. Domain sini untuk nilai X. X ni boleh tak 1? Bila 1 ada nilai dia 3. Okey. Bila 2 ada tak nilai dia? Ada. Bila 3 ada tak? Sebab graf ni akan extend beyond sampai infinity. So every point X sama dengan 40,000 pun ada dia punya nilai Y. Faham tak? Madam, kalau macam negatif dia infinity, kalau negatif infinity tu di belakang, macam mana madam? Boleh ke madam? Kalau
sama Oh, juga. faham ni, faham. X ni boleh negatif 10 boleh, negatif 100 boleh. Boleh tu maksudnya kita boleh masuk dalam function dapat nilai. So, kalau domain dia infinity, negatif infinity pun boleh juga. Ya, sebab bila nilai semakin besar, kita tak tahu besar mana, negatif 1000, negatif 10,000, negatif 100,000 sampailah negatif 1,000,000, semua boleh. Sebab tu Betul. kita letak negatif infinity. Jadi nak tanya, kita kalau nak buat bacaan, kita akan mesti mula pada kiri ke ataupun kita tengok? Kalau untuk domain kita kena tengok daripada kiri, kalau pada range kita kena tengok daripada bawah. Macam tu. Yes, that is the rule. Sebab kalau domain memang lihat dari kiri, ini untuk kiri, left, yang ni untuk kanan, right. Kalau range, nilai yang sebelah sini adalah nilai minimum, yang ni nilai maksimum. Maksudnya paling bawah sekali, yang ni paling atas sekali. Memang kena ikut rules macam tu.